Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Paparan utama Nasional 8, 20 Mac. Tindakan tegas pemimpin politik buat kenyataan palsu. Mesyuarat tergempar DAP bincang isu hudud. Pengguna minta kenaikan kadar tambang teksi dan bas ekspres dikaji semula. Teruskan Siti Murni. Ya Luqman, ia disifatkan terlalu membebankan bagi mereka. Malah tiada lagi istilah mahu berjimat kerana kos menggunakan perkhidmatan awam itu hampir sama seperti menggunakan kenderaan sendiri. Rata-ratanya berharap pihak berkaitan menilai semula kenaikan mendadak itu. Saya tak berapa setujulah sebab ini menangani public transport. Jadi kita nak bagi rakyat senang, bukan untuk membebankanlah. Itu pandangan jujur saya lah. Saya sebagai student macam tidak setuju sangat lah sebab kita orang pun pendapatan pun tak seberapa. Kalau dinaikkan lagi susah lah kita orang nak pergi satu tempat ke satu tempat tu. Saya memang selalu menggunakan pengangkutan awam, jadi saya harap harga ni dapat tak naik lah. Secara tak langsung kenaikan kos sara hidup akan meningkat. Jadi kalau kata tambang bas, tambang teksi ditingkatkan, dia akan menjadi masalah kepada penduduk. Bagaimanapun, pengusaha teksi mempertahankan kenaikan itu sebagai menampung kos penyelenggaraan teksi yang meningkat dan perkhidmatan lebih baik dapat diberi kepada saya pengguna. Memang betul lah pun sebab saya ialah mandu pun memang dah 20 tahun buat teksi ni. So dengannya dah 6 tahun tak pernah naik, dikaji semula harga ni. Itulah lebih kurangnya. Lagi tarikh hidup sudah naik, tengok current, air, lagi barang-barang tapur sudah naik. Lagi itu barang kereta, itu hari cek itu bateri tiap-tiap bulan kan buat tiap-tiap setengah tahun pun tak sama harga. Lagi spare part lagi ubah lagi dia orang cas. Kali terakhir kadar tambah teksi dinaikkan ialah 6 tahun lalu. Pemimpin politik yang terus menggunakan media sosial menghasut penyokong dengan kenyataan palsu bakal berdepan tindakan tegas undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata tiada halangan untuk memperjuang hak kebebasan bersuara tetapi perlu bertanggungjawab. Aktiviti menghasut melalui sosial media. Saya telah bagi ingatan sebelum ini kan bahawa kami mengsasarkan pemimpin-pemimpin baik politik maupun NGO dalam kita menguatkuasakan undang-undang ini, peraturan ini ya. Kerana mereka ada pengikut, mereka ada followers. Jadi mereka perlu lebih bertanggungjawab apabila mereka menyalahgunakan media sosial. Mengeluarkan statement-statement yang berbentuk hasutan, yang memfitnah, yang tidak benar dan sebagainya. Jadi kita mengsasarkan golongan ini dulu, pemimpin ini dulu. Tan Sri Khalid ditemui media dalam wawancara khas sempena Hari Polis ke-208 di Bukit Aman. Beliau mengulas dakwaan Peguam Ahli Parlimen Lembah Pantai Nurul Izzah Anwar, Art Siwarasa menerusi Twitternya yang menuduh pihak polis sengaja menahan beberapa pemimpin pembangkang untuk disoal siasat di bawah Akta Hasutan. Naib Presiden PKR Tian Chua ditahan bagi membantu siasatan polis berhubung perhimpunan tanpa permit kita lawan yang diadakan 7 Mac lalu di Ibu Negara. Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Zainul Samah mengesahkan penahanan tersebut. Tian Chua yang juga anggota Parlimen Batu tiba di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi pada jam 11.53 pagi dengan diiringi peguamnya Eric Paulson. Paulson memaklumkan Tian Chua dipanggil untuk memberi keterangan berhubung perhimpunan itu dan kemudian ditahan serta dibawa ke Balai Polis Cincang petang tadi. Datuk Seri Najib Tun Razak memfailkan saman fitnah terhadap pengarah urusan Harakah Dr. Rosli Yaakob dan Ketua Pengarang Portal Harakah Delhi Taufik Yahya berhubung isu dana 1MDB.
Perdana Menteri memfailkan saman itu Rabu lalu menerusi Tuan Hafarizan Wan dan Aisyah Mubarak di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Writ saman diperoleh wartawan selepas Peguam Fahmi Adilah yang mewakili Datuk Seri Najib menyerahkan saman tersebut kepada Rosli dan Taufik di Pejabat Harakah di Ibu Negara. Rosli dan Taufik dinamakan sebagai defendant pertama dan kedua. Saman tersebut itu berkaitan penerbitan artikel yang ditulis Rosli bertarikh 19 Februari lalu. DAP memanggil satu mesyuarat tergempar Jawatankuasa Eksekutif Pusat CEC parti itu Khamis depan bagi membincangkan isu berkaitan PAS. Mesyuarat menurut Setiausaha Agung DAP Lim Guang Eng akan memuktamadkan kedudukan dan pendirian parti itu, khususnya isu undang-undang hudud. Katanya kepimpinan nasional membenarkan pimpinan parti di peringkat negeri dan nasional untuk menyatakan pandangan secara peribadi atau terbuka dalam mesyuarat pada Isnin depan berhubung isu undang-undang hudud berikutan pindahan enakmen Kanun Jenayah Syariah 2 1993-2015 yang diluluskan Dewan Undangan Negeri Kelantan semalam. Menurut satu kenyataannya, Ketua Menteri Pulau Pinang itu memaklumkan DAP tegas membantah pelaksanaan undang-undang hudud bukan kerana ia undang-undang Islam tetapi kerana hudud adalah bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Beliau juga mempersoal kepercayaan dan kejujuran beberapa pimpinan PAS di peringkat nasional. Sementara PAS pula nampaknya bersedia berdepan sebarang ketetapan parti sekutunya itu. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang mahu DAP hormati demokrasi. Program perasmian. Kenyataan tak bersetuju, ini perkara biasa dalam negara demokrasi. Mereka boleh mengatakan mereka tak setuju. Itu hak mereka. Kita dengan sikap kita sendiri. Saya tidak boleh jawab soalan anda yang. Saya tak tahu benda yang akan datang. Nanti berlaku baru boleh jawab. Ya? Datuk Seri Abdul Hadi menyatakan demikian di Marang selepas merasmikan Ijtimak Perpaduan Ummah Antarabangsa kali ketiga. 20,390 pengundi biasa layak mengundi pada pilihan raya kecil N06 Dun Cempaka Ahad ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menyediakan 39 saluran mengundi melibatkan 9 pusat pengundian. SPR dalam satu kenyataan memaklumkan tempoh berkempen yang bermula 10 Mac lalu akan berakhir pada 12.30 malam esok. Hanya barung SPR sahaja yang dibenarkan dibuka pada hari mengundi tertakluk subsection 26A-1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Segala aktiviti merayu dan meraih undi pada hari tersebut dilarang sama sekali. Jika sabit kesalahan boleh dipenjara tidak lebih 1 tahun atau didenda tidak lebih RM5,000 atau kedua-duanya. Dalam pada itu, SPR menasihatkan pengundi agar tidak memberikan kad pengenalan mereka kepada pihak lain agar tidak disalahguna pihak tidak bertanggungjawab. Untuk mengundi, pengundi hanya akan mencelup jari ke dalam botol dakwat yang disediakan SPR sahaja. SPR memaklumkan proses pengiraan akan dibuat di tempat mengundi, bukan di pusat penjumlahan rasmi undi. Pengundi boleh membuat semakan pengundian melalui laman sesawang SPR, Pejabat Pilihan Raya Negeri, Khidmat Pesanan Ringkas SMS ataupun barung SPR pada hari mengundi. Pilihan Raya Cempaka menyaksikan calon PAS Ahmad Fatan Mahmud akan dicabar 4 calon bebas, Syarif Mahmud, Fazilah Hussein, Izzat Bukhari Ismail Bukhari dan Aslah Mamat. Barisan Nasional tidak meletakkan calonnya bagi memberi tumpuan kepada pembangunan semula kawasan yang terjejas banjir di Kelantan. Tentera Darat hari ini menerima 12 helikopter EC-725 atau Nuri yang telah dinaik taraf daripada Tentera Udara sempena 5 2015. 12 buah helikopter itu diserahkan secara berperingkat. Penyerahan dilakukan Panglima Tentera Udara Jeneral Datuk Seri Roslan Saad, manakala Tentera Darat diwakili Panglimanya Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor. Majlis penyerahan disaksikan Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein. 4 buah helikopter diserahkan bagi kegunaan Tentera Darat sebagai pesawat latihan dan tugas operasi. Pesawat buatan Amerika Syarikat itu mula digunakan TUDM sejak tahun 1967. Bagi Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin, penyerahan pesawat Nuri itu dianggap sejarah dan nostalgia kepada dirinya.
Apa yang kita lihat hari ini merupakan sesuatu yang amat bersejarah dan nostalgic. Bukan saja untuk Air Force dan tentera darat, tetapi kepada diri saya sendiri kerana keputusan untuk membeli Nuri dahulu telah dibuat oleh arwah ayah saya sendiri. Penyerahan itu sebahagian perancangan memperkasakan sistem pertahanan darat negara. Pasukan Aerobatik Udara Fursan Al-Emirat membuat penampilan sulungnya sempena 5 2015. Pasukan dari Emirat Arab Bersatu UAE itu terdiri daripada 7 juruterbang tentera udara UAE menggunakan pesawat latihan MB329 Elena MHC. Fursan yang membawa maksud Panglima dalam bahasa Arab ditubuhkan pada tahun 2010 menjadikan pasukan itu yang termuda dalam penganjuran 5 kali ini. 7 buah pesawat mereka mewakili 7 buah negeri di UAE menggunakan warna hitam dan emas yang menjadi simbol kepada padang pasir UAE dan minyak yang terkandung di bawah permukaan buminya. Antara identiti pasukan ini penggunaan asap hijau, putih dan merah yang menjadi warna bendera rasmi UAE. Menurut Ketua Juruterbang Fursan Al-Emirat Lieutenant Colonel Nasir Al-Albaidli, ada keunikan yang dimiliki oleh pasukannya. What you call identity or signature. Each aerobatic pilot, single, solo aircraft performer or team performer, they'd love to watch different teams. Every team have their own, you can say, maneuvers, different maneuvers. Fursan Al-Emirat, 7 aircraft. We come from United Arab Emirates as 7 Emirates, 7 states of United Arab Emirates, and that number itself means a lot to us. And maybe one maneuver can distinguish or can call a signature of Fursan is the last maneuver we end the show with the UAE DNA, where 5 aircraft flying with the green, white and black color and 6 and 7 rolling around the formation with the red color drawing UAE color in the sky. Bagi Lieutenant Colonel Nasir, pertunjukan pasukannya di 5 2015 membuka ruang untuk dunia mengenali kemampuan dan kecakapan juruterbang dari negara Timur Tengah. UAE developing in many ways, and one of its ways is the Air Force, and of course a good opportunity to show the world that Fursan Al-Emirat exists, or aerobatic team, national aerobatic team exists for United Arab Emirates, and to show the skills of the pilot where we achieved, and that's itself a great chance and opportunity for the world to see. Selain pasukan Al-Fursan, 5 edisi ke-13 turut disertai oleh pasukan August One dari China dan Black Knights dari Singapura. 5 2015 menjadi platform Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA mempromosi pelaburan dalam bidang aeroangkasa. Hasil 3 hari pameran perdagangan, 5 berjaya menarik minat banyak syarikat tempatan dan antarabangsa, sama ada yang baru ataupun yang telah beroperasi untuk terus membuat pelaburan di negara ini. Bercakap secara eksklusif kepada RTM, Timbalan Ketua Pengarah Eksekutif 1 MAIDA, Datuk Fang Ah Tong menjelaskan sebuah syarikat besar dari Asia Barat turut berminat untuk membuat pelaburan di Malaysia dalam bidang perkhidmatan penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih MRO penerbangan. We will do the follow-up as usual. I've just met a company, it's very exciting, from Middle East. They are doing the MRO for cabin, for all this business jet, and they have invested quite a substantial sum. And they even look further beyond MRO and say they will position themselves to even start an operational headquarters in Malaysia to service the business jet activities in the region. Aeroangkasa merupakan antara bidang pelaburan yang berpotensi menggalakkan pertubuhan negara. Tahun lepas sahaja, pelaburan langsung yang diluluskan untuk aeroangkasa meningkat kepada 682 juta ringgit meliputi pelaburan yang diluluskan dalam bidang pembuatan dan MRO.
Kira-kira 40,000 peserta akan mengambil bahagian dalam pembarisan sempena Kemahkotaan Sultan Johor Isnin ini. Konvoi perarakan berkereta diraja dijangka bermula jam 10.30 pagi akan melalui laluan 7.95 km. Pengerusi Jawatankuasa Perarakan Ismail Muhammad berkata perarakan akan bermula dari Istana Besar melalui Jalan Ibrahim dan berakhir di Istana Bukit Sirin. 13 hentian sepanjang perarakan, wakil-wakil daerah akan mengadakan persembahan. Pemuzik anak Johor juga akan membuat persembahan di 3 lokasi. Kita perhatikan nanti di checkpoint, setiap checkpoint itu akan berlaku ada 1,000 hingga 4,000 lebih yang kita telah gerakkan. Laluan kita lebih kurang 7.95 km. Lebih kurang. Kalau kelajuan yang telah perarakan semalam lebih kurang hampir setengah jam. 1,000 buah bas percuma disediakan di setiap daerah dan orang ramai disaran datang awal walaupun aktiviti akan bermula pada 9.30 pagi. Pos Malaysia Berhad akan mengeluarkan koleksi stem dan produk filateli peringatan khas sempena istiadat Kemahkotaan Sultan Johor Sultan Ibrahim 23 Mac ini. Koleksi khas tersebut boleh didapati di semua pejabat pos seluruh negara mulai Selasa 24 Mac. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Pos Malaysia Azlan Shahrim berkata istiadat Kemahkotaan ini sememangnya dinanti-nantikan kerana kali terakhir ia diraikan ialah pada 1960. Keluaran khas tersebut merangkumi 3 stem yang memaparkan potret Tuanku Sultan Ibrahim berukuran 40 kali 52 mm. Lembaran mini berukuran 100 kali 90 mm pula memaparkan potret Tuanku Sultan bersama Sultanah Johor. Manakala sampul surat hari pertama juga boleh didapati pada hari pertama keluaran stem. Kesemua stem direka Yang Mulia Datuk Raja Zahabuddin Raja Yaakob, Dekan Fakulti Seni Industri dan Teknologi Reka Bentuk Universiti Industri Selangor UNISEL dan dicetak di Perancis oleh Carter Security Printing di atas kertas bersalut Foster kuning hijau. ...128 unit telefon bimbit, 15 komputer riba dan 16 utas jam tangan antara barangan samun yang berjaya dirampas polis Johor dalam satu serbuan di Taman Puteri Wangsa Ulu Tiram 2 hari lalu. 19 warga Indonesia termasuk 3 wanita dicekup dalam serbuan sama. Polis Johor percaya kesemua suspek yang berusia antara 25 dan 45 tahun itu terlibat dalam sindiket samun yang aktif di beberapa daerah Johor Bahru Selatan. Ini adalah satu sindiket yang ganas. Warga negara asing tidak mempunyai dokumen, masuk rumah, ikat suspek, ikat mangsa, ikat dan pukul, cedera, mencederakan dan rompak. Dan dengan tertumpasnya sindiket ini, kita percaya dapat mengurangkan kadar jenayah dan lebih ramai lagi saki-baki mereka akan dicekup kerana siasatan masih diteruskan lagi. Pada sidang media di Johor Bahru, beliau berkata sesemua suspek ditahan reman sehingga 1 April ini. Kes disiasat ke Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dipenjara 20 tahun dan sebatan. Berikutan penangkapan itu, polis berjaya menyelesaikan 48 kes samun di daerah wilayah pembangunan Iskandar, Kota Tinggi dan Mersing. Beliau turut meminta orang ramai tampil mengenal pasti barang-barang hasil samun yang dirampas sebagai meneruskan siasatan lanjut. Mahkamah Session Kuala Lumpur mengarahkan seorang pensyarah kanan Universiti Teknologi Malaysia UTM dan rakannya membela diri atas 20 pertuduhan memalsukan invoice berjumlah RM2.09 juta 5 tahun lalu. Keputusan dibuat Hakim Rosbiah Hanin Arifin pada akhir kes pendakwaan. Tertuduh Abdul Aziz Abdul Kadir, 49 tahun, merupakan pensyarah kanan Jabatan Kejuruteraan Petroleum UTM dan bekas pengurus kanan Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC. Sementara Samad Sapari, 49 tahun, adalah ahli perniagaan. Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh didakwa dengan curang menggunakan dokumen palsu untuk memperdaya MTDC bagi menuntut dana daripada perbadanan itu antara Ogos 2009 dan November 2010. Mereka didakwa memalsukan dokumen berbentuk invoice membabitkan 6 syarikat tempatan dengan nilai berbeza.
Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 465 Kanun sama. Hakim Rosbiah Hanin menetapkan 25 hingga 27 Mei depan untuk bela diri. Mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN AFMM ke-19 serta mesyuarat bersama Menteri-Menteri Kewangan ASEAN dan Gubernur Bank Pusat berlangsung siang tadi. Selaku pengerusi ASEAN, tahun ini Malaysia menjadi tuan rumah bagi mesyuarat edisi terbaru ini yang bertemakan warga kita, komuniti kita, visi kita. Bercerita lanjut bersama wartawan Kamal Firmansyah Kamaluddin di KLCC. Ya, baik, terima kasih. Saudara, mesyuarat 2 hari bermula hari ini dipengerusikan Menteri Kewangan Kedua Malaysia, Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah dan Gubernur Bank Negara Malaysia, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz. Menteri-Menteri Kewangan ASEAN dan Gubernur-Gubernur Bank Pusat telah pun meneliti kemajuan inisiatif di bawah Kerjasama Kewangan dan Integrasi Komponen Komuniti Ekonomi ASEAN AEC, serta menyediakan panduan bagi tindakan lanjut yang diperlukan untuk memacu merealisasikan AEC menjelang akhir tahun ini selain merangka pelan untuk integrasi kewangan ASEAN selepas 2015. Seperti yang dimaklumkan dalam kenyataan Kementerian Kewangan semalam, antara isu utama di bawah pelan Hala 7 integrasi monetari dan kewangan ASEAN termasuklah liberalisasi perkhidmatan kewangan, liberalisasi akaun modal, pembangunan pasaran modal, sistem pembayaran dan penyelesaian serta integrasi perbankan. Bidang kerjasama lain yang akan dibincangkan termasuklah meningkatkan pemantauan serantau, pembiayaan infrastruktur, dana infrastruktur ASEAN, perkara berkaitan custom, cukai, insurans dan juga rangkuman kewangan. Dan pada hari terakhir mesyuarat esok, Datuk Seri Ahmad Husni dijangka akan mempengerusikan mesyuarat AFMM, manakala pada sebelah petang Tan Sri Dr. Zeti pula akan mempengerusikan mesyuarat bersama Menteri-Menteri Kewangan ASEAN dan Gubernur Bank Pusat. Baik, sekian sahaja laporan saya, Kamal Firmansyah Kamaluddin. Dengan itu, kita kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Baiklah, terima kasih Kamal. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang juga Menteri Kewangan menerima kunjungan hormat rakan sejawatan dari negara-negara anggota ASEAN. Ya, sebelum bermulanya mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN ke-19 di Putrajaya. Kunjungan bermula jam 9 pagi berlangsung selama setengah jam dihadiri 10 Menteri Kewangan termasuk Malaysia serta Gubernur Bank Pusat rantau ini iaitu Brunei, Singapura, Filipina, Indonesia, Thailand, Laos, Cambodia, Myanmar dan Vietnam. Turut hadir Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah dan Gubernur Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz. Mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN ke-19 yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini dijangka membincangkan mengenai kaedah pembiayaan projek-projek infrastruktur dan meluaskan akses pasaran dalam kalangan negara anggota. Integrasi serantau telah berjaya diperkukuh sejak krisis kewangan Asia melalui proses pengharmonian peraturan, liberalisasi dan penyahkawal seliaan dalam pelbagai sektor ekonomi. Gubernur Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz berkata, ini dapat dimanifestasi melalui saiz perdagangan antara rantau yang lebih besar berbanding sebelum ini. Trend tersebut berlaku serentak dengan peningkatan ketara dalam pengaruh integrasi Asia terhadap ekonomi dunia. Rantau Asia menyumbang kepada lebih separuh daripada pertumbuhan global sejak tahun 2008. Aliran masuk pelaburan langsung asing ke negara-negara ASEAN juga meningkat melebihi 50% dalam tempoh 10 tahun. East Asia in particular has become more integrated than ever before, manifested by the growing volume of trade between us. Inter-regional trade has grown significantly and it accounts for about 50% of our trade. And there's been also an increase in cross-border investment flows. Tan Sri Dr. Zeti berucap pada debat sulung bersempena mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN ke-19 yang memasuki hari kedua penganjurannya hari ini.
Turut menyertai sesi tersebut bekas Menteri Kewangan Indonesia Dr. Muhammad Chatib Basri, Wakil Tetap Bank Pelaburan Eropah di Brussels Dr. Ben Knaven, Profesor Undang-Undang University of Hong Kong Profesor Ching Ling Lim dan Pengarah Siasat Eropah Profesor Michael Plummer. Intipati perbincangan menyentuh mengenai penyepaduan serantau sama ada pertumbuhan akan dipacu oleh inisiatif serantau berbanding global. Sidang Kemuncak Mini Keusahawanan 1 ASEAN 1 AES dilihat platform terbaik bagi universiti di rantau ini meningkatkan kerjasama terutamanya dalam bidang penyelidikan. Penyelidikan berupaya membangunkan teknologi dan produk bermutu tinggi. Ya, dan ini membolehkan kita bina satu network yang membolehkan syarikat-syarikat kita bergerak bebas melalui sistem universiti tapi membuat bisnes di rantau ASEAN. Ya. So Malaysia nak menjadi peneraju untuk satu sistem terbukaan untuk universiti-universiti di ASEAN membina network bisnes yang boleh memacukan pengkomersialan penyelidikan. Ya. Setakat ini, Universiti Malaya telah berjaya melahirkan 16 syarikat terbitan menerusi program R&D-nya. 20 lagi syarikat terbitan yang mempunyai perkongsian dengan perusahaan kecil dan sederhana di seluruh negara dijangka diwujudkan menjelang hujung tahun ini. Namun menurutnya lagi, teknologi yang dibangunkan melalui program ini masih belum dapat dikomersialkan sepenuhnya. Justru beliau berharap dengan adanya jaringan seperti 1 AES ini dapat mewujudkan ekosistem yang harmoni untuk memasarkan produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi di pasaran ASEAN. Lebih 50 universiti di ASEAN akan menghadiri sidang kemuncak 1 AES yang bakal berlangsung pada 20 hingga 22 November tahun ini. Bank Pembangunan Asia ADB dijangka menerbitkan bond di bawah Dana Infrastruktur ASEAN AIF untuk mengumpul dana tambahan bagi operasinya. Menurut Ketua Setiausaha Perbenaran Tan Sri Dr. Irwan Sirega Abdullah, projek infrastruktur boleh dibiayai melalui struktur bond inovatif dan AIF akan mula bekerja untuk mendapatkan penarafan yang baik terlebih dahulu. AIF katanya menganggarkan $12 bilion Amerika diperlukan untuk memenuhi keperluan pelaburan infrastruktur ASEAN dalam tempoh 10 tahun. Selain memasuki pasaran hutang, AIF turut menimbang pinjaman daripada dana pencen. Kita juga telah mencadangkan Malaysia sendiri bagaimana untuk menggunakan dana-dana pencen di ASEAN yang boleh memberi kadar interest yang rendah. Kalau pinjam dengan sektor swasta perbankan kadarnya tinggi. Jadi dengan adanya dana pension memasuki dalam infrastruktur funding untuk tempoh jangka masa yang panjang 30 tahun dan sebagainya, maka harga ataupun kadar pembiayaan itu kosnya murah sikit. Beliau ditemui media di luar mesyuarat bersama Menteri-Menteri Kewangan ASEAN dan Gubernur Bank Pusat. AIF merupakan dana khusus yang ditubuhkan ADB dan 9 negara anggota ASEAN yang lain bagi membiayai projek-projek yang menggalakkan pembangunan infrastruktur. Malaysia telah menyumbang $150 juta Amerika kepada dana tersebut menjadikan jumlah komitmen ekuiti pemegang saham bernilai $485.3 Amerika. Malaysia bakal mengambil alih tanggungjawab sebagai pengerusi AIF daripada Indonesia Mei ini. Indeks harga pengguna IHP bulan lalu meningkat pada kadar yang lebih rendah iaitu 0.1% kepada 109.9 berbanding tempoh sama tahun lalu. Jabatan Perangkaan dalam satu kenyataan berkata kenaikan kadar yang digunakan untuk mengukur inflasi itu lebih rendah berikutan kejatuhan ketara indeks pengangkutan pada 11.8%. Kejatuhan indeks pengangkutan disumbang penurunan kelas perbelanjaan bahan api dan pelincir bagi pengangkutan persendirian sebanyak 20%. Selain itu, indeks komunikasi dan indeks pakaian dan kasut masing-masing mencatatkan penurunan sebanyak 0.9% dan 0.6%. Kumpulan utama yang merekodkan peningkatan adalah minuman alkohol dan tembakau sebanyak 10.6%, kesihatan 3.4%,
serta restoran dan hotel 2.9%. Pada keseluruhannya, indeks bagi makanan dan minuman bukan alkohol meningkat 2.7%, manakala indeks bukan makanan susut 1.1% pada Februari 2015 berbanding tempoh sama tahun lalu. Kos operasi hospital swasta dianggar meningkat antara 2 hingga 4% susulan pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST bermula bulan depan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Pantai Medical Center Sdn Bhd Ahmad Shahizam Sharif, peningkatan itu didorong kos tidak langsung daripada komponen luar seperti penyelenggaraan. Bagaimanapun, beliau yakin perkara itu tidak memberi kesan negatif kepada sektor penjagaan kesihatan swasta dan boleh diurus dengan baik. For private hospitals, our GST impact is really because we are considered mixed supplies. That means not everything that we actually get are actually GST exempt, which means that certain items that we actually pay for, like services that we get from our contractors, are actually standard rated. So those items we cannot directly pass on. Ahmad Shahizam ditemui selepas majlis penyampaian sumbangan dana penjagaan kesihatan khazanah IHH Healthcare bernilai RM20 juta kepada 3,100 pesakit. Penerima dana ini merupakan pesakit-pesakit dari hospital yang dikendalikan IHH Healthcare di Malaysia, Singapura dan Turki. Bayi perempuan berusia 3 bulan maut dipercayai tersedak susu di rumahnya di Taman Setia Fasa 3, Jalan Kilang Tebu Alostar awal pagi tadi. Mangsa Khor Jin Yu 3 bulan dikejarkan ke Hospital Sultanah Bahiyah HSP kira-kira jam 6 pagi sebelum disahkan meninggal dunia. Difahamkan bayi malang berusia 3 bulan itu merupakan anak ketiga. Bagaimanapun usaha untuk mendekati keluarga mangsa gagal selepas salah seorang ahli keluarga memaklumkan mereka tidak bersedia untuk ditemu bual. Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Azaman Muhammad Chan mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian itu. Mayat mangsa dibawa ke Jabatan Forensik HSB untuk bedah siasat. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. 5 sekeluarga tinggal sehelai sepinggang apabila rumah kayu didiami mereka hangus dijelat api kira-kira jam 9.10 pagi tadi di Bandar Ceneh Baru, Kemaman, Terengganu. Zakaria Mat, 48 tahun bersama isteri dan 2 lagi anak berumur 7 dan 9 tahun berada dalam kedai runcit milik mereka di hadapan rumah ketika kejadian. Manakala seorang daripada anak mereka ketika itu sedang tidur dalam rumah berkenaan namun sempat diselamatkan. Waktu kejadian tu saya duduk di kedai ni, anak panggil. Abah, api dia kata. Lepas tu, dia nak kecing. Lepas tu ada abang yang suruh tidur. Panggil abang dia naik tu. Lepas tu api marah dah. Tak boleh nak buat benda dah. Saya duduk bawah, ambil kereta waktu beg. Gitu je. Pemangku Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bandar Ceneh Baru Pegawai Bomba Kanan 1 Rafi'i A. Karim berkata api dapat dikawal daripada merebak setengah jam kemudian. Bomba berjaya mengawal api dalam masa lebih kurang 20 minit dan dapat menyelamatkan perumahan bersebelahan dengan tempat kejadian. Angin kencang menyebabkan 80% rumah mangsa musnah. Keadaan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew kekal kritikal dan terus dirawat di unit rawatan rapi ICU. Perkembangan itu dimaklumkan menerusi kenyataan terbaru Pejabat Perdana Menteri Singapura. Lee dimasukkan ke Singapore General Hospital sejak 5 Februari lalu akibat radang paru-paru. Media tempatan dan antarabangsa mengikut rapat perkembangan kesihatan pengasas Singapura moden berusia 91 tahun itu. Rabu lalu, laman rasmi Pejabat Perdana Menteri Singapura dipercayai digodam dan memaparkan kenyataan palsu tentang kematian Lee yang kemudian menjadi viral di laman sosial. Kerajaan Singapura menafikan dakwaan itu dan telah mengemukakan laporan polis.
Johor Darul Takzim JDT kini sah memiliki pemain import barunya Patricio Julian Rodriguez dari Argentina bagi menggantikan Jorge Pereira Diaz yang akan berpindah ke sebuah kelab di Brazil. Pemain yang lebih dikenali dengan nama panggilan Patito bersama JDT hingga Disember ini secara pinjaman daripada kelab terkemuka Santos FC. Patito, 24 tahun, pernah mewakili Atletico Independiente pada musim 2008 hingga 2012 sebelum diikat kelab ternama Brazil Santos selama 2 tahun bermula 2012. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ Tunku Ismail Sultan Ibrahim yakin Patito yang diperhatikannya sejak 2013 mampu memperkuatkan bahagian serangan skuad Harimau Selatan. Malah, Tunku Ismail mengharapkan kehadiran Patito mampu membangunkan bola sepak di negeri Johor. I feel that we want a player that is hungry, that is young, who wants to have a different experience, a different success. JDT is a new growing club that is not only, growing too fast actually, but I think the future looks bright, the project looks bright, and there will be more good news in the near future that I am quite confident. Sebelum berhijrah ke Malaysia untuk menyarung jersey JDT, Patito beraksi bersama klub Estudiantes secara pinjaman. Pemain kelahiran Quilmes, Argentina itu menjaringkan 2 gol dalam 27 penampilannya bersama Estudiantes. Patito yang akan bermain di posisi tengah dan serangan berjanji akan memberikan komitmen yang tinggi bagi membantu pasukan itu kembali menyinar di saingan Liga Super 2015. El primer objetivo es ser campeón, ganar, tener una buena imagen y la realidad también es formar una familia en este equipo que es por lo cual vine, por muchas cosas. Terdahulu berlangsung majlis menandatangani kontrak pinjaman Patito daripada klub Santos FC dan disaksikan Tunku Ismail di Stadium Tan Sri Datuk Haji Hassan Yunus, Larkin, Johor Bahru. Hampir 1,000 penyokong JDT turut sama meraihkan kedatangan Patito di Larkin. Kejohanan terjun siri dunia FINA 2015 walaupun baru digandingkan sejak awal tahun ini. Leong Mun Yi dan Cheong Jun Hung berjaya meraih pingat gangsa acara 10 meter platform seirama pada sirkit kedua di Dubai semalam. Gandingan baru Man Yi dan Jun Hong mengumpul 315.18 mata untuk pingat gangsa, ketinggalan 3.39 mata pada gandingan Kanada Megan Benfito, Rosalind Fillion yang meraih pingat perak. Sementara pingat emas digondol penerjun Cina Chen Ruolin dan Lui Huzhia selepas mengumpul 324.66 mata. Menjelang jendela perpindahan pemain April ini, pengendali PDRM Azman Adnan tidak akan melakukan pertukaran ataupun membawa masuk pemain baru kerana puas hati dengan barisan sedia ada. Ali Ashfaq, Honorionde Cook Hegbe, Mamadou Sumare dan Ramane Traore merupakan tonggak import buat The Corps. Azman Adnan melihat tiada sebab pemain-pemain ini maupun pemain tempatan yang ada di dalam skuad PDRM perlu diubah. Okey, buat masa ni saya tak terfikir langsung buat masa ni kerana saya nampak semua pemain-pemain PDRM memberikan komitmen yang saya minta. Apa yang saya minta mereka telah menunjukkan. Jadi saya rasa tak ada apa-apa lagi yang perlu dirombak. Situasi yang sama turut disuarakan pengendali Selangor Mehmet Durakovic. Meskipun Selangor tersingkir daripada saingan Piala FA, ia bukanlah bermakna senarai pemain perlu diubah. I am very happy with my players. You must understand this. I am very happy. I don't know what you guys are talking about. Jendela pemindahan pemain musim kedua akan dibuka bulan depan. Menjelang aksi Formula 1 F1 Grand Prix di litar antarabangsa Sepang SIC 27 hingga 29 Mac ini, SIC telah mempertingkat tahap keselamatan di litar mengikut piawaian yang ditetapkan oleh Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Pasukan Perubatan Angkatan Tentera Malaysia ATM akan bersedia sepanjang perlumbaan berlangsung. Ia disahkan Ketua Pegawai Eksekutif SIC, Datuk Razlan Razali. Bagi kita bila susah keluar Sepang sebab
Kita 2 minggu lepas kita baru aja di-inspect oleh representative daripada FIA. Jadi kita sudah dapat license ataupun homologation untuk menganjurkan kejohanan F1 ni. Jadi bila diorang buat inspection tu, diorang tengok dari semua aspek. Nombor satunya keselamatan. Jadi kita pass semua inspection tu dan kita dah dapat lesen yang kita boleh menganjur kejohanan F1. Jadi dari segi tu sahaja dah kita dari segi keselamatan kita comply to FIA. Sementara itu, Datuk Razlan turut mengumumkan tiket bagi tempat duduk hill stand berbumbung bagi perlumbaan kali ini telah pun habis terjual. Ia berikutan sambutan hangat terhadap konsert daripada artis Korea yang akan berlangsung selepas tamat perlumbaan. Bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas, SIC dengan kerjasama Rapid KL turut menyediakan kemudahan pengangkutan awam kepada orang ramai yang ingin menonton perlumbaan itu nanti. Rapid KL menyediakan termasuk pakej kemudahan bas dan ERL dari KLIA. Orang ramai digalakkan menggunakan pengangkutan awam yang disediakan bagi mengelakkan kesesakan. Formula 1 GP Malaysia merupakan perlumbaan kedua dalam kalender FIA musim 2015 selepas GP Australian di Melbourne. Cuaca panas dan kering di Kelantan sudah berlalutan lebih 3 bulan. Penduduk sepakat mengadakan solat hajat agar diturunkan hujan. Di Banggu, kira-kira 300 penduduk kampung Jejulo antara yang turut berbuat demikian. Menurut Imam Masjid Banggu Muhammad Yusof, solat hajat amat digalakkan dalam Islam untuk memohon sesuatu hajat kepada Allah. Itu mana sentiasa Allah Ta'ala menggalakkan supaya kita buat. Buat semua. Mudah-mudahan Allah SWT akan makbulkan doa kita. Walaupun kita jangan berputus asa. Kita buat sekali, Allah Ta'ala tak tunaikan 2 kali. Kita lah sentiasa buat mudah, Allah SWT akan makbulkan doa kita. Wallahualam. Berikutan fenomena itu juga, kira-kira 80 petani yang mengusahakan lebih 200 hektar padi kini bermasalah kerana air kering. Ketika padi bunting memerlukan air, pelbagai usaha dilakukan namun tetap tidak berhasil. Selain itu, keadaan tanah yang kering dan merekah menyukarkan petani. Lalu ni padi di pikak sedang membunting. Yang perlu kepada air lah. Bila padi ni nak bunting, nak keluar buah ni, dia perlu kepada air yang banyak lah. Lepas tu dia keluar, dia menunduk tu, tak apalah kata ada air pun. Sekarang ni perlu pada air. Jadi kita, salah satu usaha kita ni, kita mohon kepada Hadrat Ilahi supaya minta turun hujan. Untuk selamat padi baik, pokok kayu, semua benda atas muka benda ni perlu pada air berlaku. Masalah kemarau di kampung ni masalah air lah. Air tu padi, benda padi tu semua kering di kontan. Jadi tanah-tanah pun kering habis. Lepas tu timbullah ilahan untuk mitok lah dengan tu. Jadi dengan adanya sesuatu kerjasama kapur, jadi kami semua keluarlah beramai-ramai hari ni untuk buat semaya kita. Cuaca panas dan kering yang melanda Kelantan ketika ini dijangka akan berterusan sehingga April depan. Seperti biasa, kita ikuti laporan cuaca dari Jabatan Meteorologi. Malam ini kita bersama pegawainya Nur Adirah Mahmud. Silakan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini di rantau kita. Kita mulakan dengan melihat corak tiupan angin. Pada ketika ini, corak tiupan angin di semenanjung Malaysia khususnya bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan agak lemah sekitar 10 hingga 20 km sejam. Dan untuk negeri Sarawak pula, jika diperhatikan di sini, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan yang hampir sama. Untuk negeri Sabah, angin bertiup dari pelbagai arah dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 20 km sejam. Dan Met Malaysia menjangkakan cuaca pada esok hari di kebanyakan negeri adalah dalam keadaan cuaca cerah dan dijangkakan berterusan sehingga awal petang. Namun begitu, Met Malaysia menjangkakan cuaca pada petang esok dijangkakan di bahagian pantai barat semenanjung Malaysia, khususnya negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka serta Johor akan mengalami cuaca lembap. Manakala untuk negeri Sabah pula di kebanyakan
dijangkakan bahagian pada pagi esok akan mengalami cuaca cerah, namun begitu dijangkakan petang di bahagian pedalaman Sabah akan mengalami cuaca lembap. Bagi wilayah Persekutuan Labuan pula dijangkakan cerah untuk sepanjang hari. Bagi negeri Sarawak, pada pagi esok dijangkakan di kebanyakan bahagian akan mengalami cuaca cerah, kecuali pada petang dijangkakan di bahagian Kuching dan juga Kapit akan mengalami cuaca lembap. Bagi anda yang ingin merancang aktiviti untuk sepanjang hari esok, apa kata kita saksikan terlebih dahulu tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama untuk seluruh Malaysia. Terima kasih Nur Adira. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom melancarkan kajian populasi masyarakat Palau di 3 pulau di daerah sempurna selama 3 hari bermula semalam. Menurut Pengarah Bahagian Tindakan Awam Eskom, Wan Muhammad Khalid Wan Kamal, kajian itu melibatkan 69 petugas serta pembanci. Operasi tertumpu di sekitar Pulau Kulapuan, Pulau Omadal dan Pulau Sibangkat yang menjadi penempatan utama masyarakat Palau di Sempurna. Wan Muhammad berharap masyarakat sekitar pulau-pulau berkenaan memberi kerjasama kepada petugas dilantik kerana mereka warga tempatan dan boleh bertutur dalam bahasa Bajau. Kajian bertujuan mendapatkan maklumat tepat berkaitan jumlah penduduk dan ketua isi rumah serta demografi lengkap penduduk yang berstatus warga negara dan bukan warga negara di 3 pulau berkenaan. Hasil kajian akan dijadikan asas kepada Eskom merangka pelan strategik jangka panjang dalam usaha untuk mendapatkan pembelaan yang sewajarnya pada masa depan. Masih ingatkah anda dengan lawak jenaka Atan dan atuknya? Sketsa komedi yang dijayakan penghibur Datuk Jamali Syadat bersama Hamid Gurka itu pernah mewarnai dunia hiburan tanah air pada era 70-an dan 80-an. Dan menerusi program Sebutir Bintang di Taman Seni Anjuran Yayasan Artis 1 Malaysia, sketsa komedi itu kembali beraksi di Matic Kuala Lumpur pukul 3 petang esok. Program Sebutir Bintang di Taman Seni memberi peluang kepada artis-artis veteran untuk terus aktif dalam berkarya. Jadi YAIM membuat sesuatu untuk menampilkan mereka di hadapan supaya mereka dapat sikit sebanyak recognition, pengiktirafan daripada masyarakat. Mereka ini masih gagah, masih boleh buat persembahan seperti dulu. Jadi inilah satu-satunya aktiviti yang kami ingin menonjolkan artis-artis lama, khususnya artis-artis veteran. Untuk tahun ini, Datuk Jamali Syadat dan Hamid Gurka membuka tirai program pertama Yayasan Artis 1 Malaysia. Persembahan sketsa selama 20 minit akan mengimbau kenangan penonton tentang gelagat Atan bersama atuknya. Artis terbabit juga akan berkongsi cerita mengenai karier dan kehidupan mereka. Program seperti ini akan menjadi aktiviti kesenian bulanan yayasan berkenaan. Dana yang terkumpul akan disalur kepada artis yang memerlukan bantuan. Dalam Sebutir Bintang di Taman Seni. Dan nak benar tengok kan, saksikanlah Atan dengan atuknya pada 21 hari bulan Mac akan datang ni. Datanglah. Baiklah, paparan itu menutup tirai nasional 8. Dan Best 510 diteruskan bersama dengan Liana Zulkifli. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.